Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah summa alhamdulillah biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu sekali lagi, alhamdulillah, dalam pertemuan kita, dalam percubaan kita untuk memahami ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Sebelum itu, apa khabar tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Semoga berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Alhamdulillah. Maaf hari ni terlambat sedikit. Sepatutnya plannya nak mula pukul 7 lebih macam tu, tapi ada urusan sedikit, maka kita lewatkan sedikit. Tapi alhamdulillah, Allah masih izinkan kita untuk bertemulah. Seperti mana yang kita katakan sebelum ini, InsyaAllah kita akan bertemu setiap Sabtu dan Ahad lah untuk kita memperbincangkan tadabbur ringkas, iaitu berkenaan dengan ayat-ayat Allah SWT ni. Kalau boleh kita nak buat setiap kali pertemuan satu muka surat lah kita habiskan secara ringkas, insya-Allah. Jadi kita telah pun membincangkan sebelum ini, kita telah memperbincangkan berkenaan dengan isu berkenaan dengan cerai, berkenaan dengan iddah, dan juga bagaimana untuk menceraikan dengan cara yang baik, dan juga kalaupun sudah bercerai, apakah tanggungjawab yang masih perlu dijalankan oleh bekas suami lah. Maksudnya bukanlah setelah berlaku pergaduhan ataupun perpisahan dengan cara yang baik, begitu tiba-tiba hubungan itu terus terputus. Maksudnya tidak terus diabaikan makan pakai si anak tu teramanya. Dan juga perlu diperhatikan, kalaulah ibu tu menyusukan, bekas isteri tu menyusukan, maka bekas suami juga perlu memperhatikan perkara tersebut. Jadi ini semua Allah nak tunjuk bahawa setiap yang telah ada itu adalah ada tanggungjawabnya. Maksudnya walaupun ketika bergaduh sekalipun, ketika telah tak serasi sekalipun, masih lagi manusia itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan tanggungjawab dia dengan baik. Sebab tu kita katakan bahawa Islam itu mengajar supaya manusia itu walau dalam keadaan apa sekalipun, dia mesti memperhatikan orang di bawah dia. Dan mesti kata tidak menguruskan sesuatu itu dengan emosi. Tidak menguruskan sesuatu itu dengan rasa marah semata-mata. Jadi dia mesti menguruskan setiap apa yang berlaku itu dengan akal yang sihat, dengan apa yang telah diberikan, dikurniakan oleh Allah SWT, iaitu akal, ilmu dan juga adab. Tata susila semua itu mesti ada pada orang yang beragama, mengaku diri dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sebenarnya yang ditunjukkan, yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya manusia itu menjadi harmoni, supaya masyarakat yang hendak dilahirkan nanti adalah masyarakat yang sentiasa menggunakan akal dia. Akal dia itu mengatasi nafsu dia, mengatasi emosi dia, dan tentu saja berpandukan kepada panduan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tanpa kita melengahkan masa, membuang masa lagi, kita terus sahaja kepada perbincangan kita hari ini, iaitu daripada ayat 234 insya-Allah, daripada surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا
Aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang direjam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada ayat 234, dan orang-orang yang mati, kata Allah SWT, di antara kamu serta meninggalkan isteri-isterinya, hendaklah mereka, iaitu isteri-isteri itu, menunggu 4 bulan 10 hari. Ini salah satu hukum yang Allah tetapkan bagi orang yang kematian suami. Maka iddah dia, masa untuk dia iddah tu sebelum dia dibenarkan untuk berkahwin lagi, kalau dia mahu, adalah 4 bulan 10 hari. Itu Allah SWT jelaskan hukum hakam dia. Jadi kemudian apa tujuan adanya iddah ini selama 4 bulan 10 hari ini, kita rujuk, kalau boleh dengan izin kita rujuk kepada tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka rahimahullah ta'ala. Kalau menurut Buya Hamka rahimahullah ta'ala, dinamakan iddah ini menurut beliau ialah iddah berkabung. Kan kita tahu tak ada je sahaja dalam amalan masyarakat kita pun berkabung ni ada. Jadi Allah SWT meraihkan perkara tersebut. Dan menurut Buya Hamka rahimahullah ta'ala, amalan berkabung ini, kalau orang zaman jahiliah biasa dia ekstrim sikit. Kalau kita tahu orang jahiliah ni apa sahaja, amalan dia ekstrim. Kalau tradisi itu tidak mengapa sebenarnya, tetapi melampaui, mengatasi segala-galanya. Orang kata kalau dalam masyarakat kita misal ada pepatah kata biar mati anak jangan mati adat. Jadi itu perkara yang kadang-kadang ekstrim, melampau. Jadi menurut riwayat, orang zaman jahiliah pun dia ada cara berkabung ni. Jadi dia berapa lama? Lebih kurang setahun macam tu. Setahun. Selama setahun itu isteri yang ditinggalkan mati oleh suaminya itu berkurung dalam rumah, kata Buya Hamka. Tak boleh keluar-keluar, tak boleh berhias, bahkan tak boleh mandi. Sehingga sampai ada yang berbau busuk. Itu dia. Maksudnya dah tak jadi orang lah. Macam tu sekali. Maka datanglah peraturan daripada Islam. Islam kata, okey, nak berkabung boleh, aku raikan kesedihan itu. Tetapi iddah berkabung kematian suami hanya 4 bulan 10 hari. Pejalan celik pun habis dah. Jadi selama 4 bulan 10 hari ni, hendaklah si isteri ni menyatakan duka cita dia. Ni sebagai menghormatilah suami yang telah orang kata bersama-sama berkongsi kasih, berkongsi susah dan senang. Jadi takkan nak terus nikah kan. Jadi ini masanya untuk takkan nak terus update status, yes, suami aku dah meninggal, gembira pula. Jadi tunjuklah sedikit dan juga menghormati keluarga. Jadi dia menyatakan duka dia selama apa? Dengan tidak berhias, dengan memakai harum-haruman, iaitu wangi-wangian, dan tidak bercelak mata. Jadi kalau menurut Buya Hamka nanti, menurut fatwa Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, jika misalnya perempuan yang sedang berkabung itu mendapat sakit mata sehingga terpaksa memakai celak, boleh dia pakainya celak pada malam hari, dan setelah hari hendaklah dia hapuskan segera. Jadi kalau menurut Buya Hamka lagi, cara berkabung ini hanya ditentukan untuk menghormati kematian suami sahaja. Oleh perempuan yang kematian suami sahaja. So hak berkabung 4 bulan 10 hari ini hanya untuk orang yang kematian suami. Hubungan suami isteri ini satu hubungan yang sangat istimewa lah, di mana kita tidak melakukan hubungan ini dengan manusia-manusia lain. Jadi kita katakan bahawa cara berkabung ini hanya ditentukan untuk menghormati kematian suami, yang kematian suami sahaja. Adapun dalam hal lain, misalnya kematian saudara, kematian ayah dan ibu, berkabung itu boleh, tetapi hanya diizinkan hanya 3 hari sahaja. Tak boleh lebih daripada 3 hari. Sebab dah ada hadis, mafhum hadis, tidaklah halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhirat bahawa berkabung atas mayat lebih daripada 3 hari kecuali terhadap suaminya, iaitu 4 bulan 10 hari. Itu demikianlah yang dinakalkan oleh Buya Hamka rahimahullah ta'ala. Jadi tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini menarik sebenarnya. Ajaran Islam ini dia tidak memisahkan manusia itu dengan emosi dia. Dia tidak ingin menjadikan manusia itu malaikat. Islam itu meraihkan rasa sedih, rasa duka, rasa kecewa, pelbagai rasa. Sebab tu kalau kita lihat orang pelik,
Kenapa Maryam sendiri dalam Quran dibincangkan oleh ulama cuba untuk mengalihkan perhatian yang sebenarnya misalnya. Kenapa Maryam ada mengeluh ketika dia hendak melahirkan anak apa semua. Tetapi itu semua manusia normal. Kesakitan melahirkan anak itu siapa yang pernah lihat isteri dia bersalin, ya Allah. Masya Allah. Kita sendiri tak sanggup kalau diberi peluang untuk melahirkan anak. Orang lelaki tak sanggup melakukan perkara tersebut. Jadi, perkara-perkara tersebut kadang-kadang terucap oleh orang yang sedang menahan kesakitan ke apa ke. Macam kita Nabi Musa baling kitab Taurat kerana marahkan sangat kepada Bani Israel yang sembah berhala tu. Itu semua adalah ciri-ciri manusia. Tetapi mereka bertindak kerana dalam secara spontan kerana apa? Kerana mungkin rasa marah kerana Allah, dan juga ada juga kerisauan yang lain sebagai seorang wanita misalnya, tapi tidaklah sampai dia itu menamatkan nyawa dia dan sebagainya. Kata-kata itu diucapkan menunjukkan bahawa mereka adalah manusia. Jadi di sini juga berkabung itu dibenarkan, bersedih itu dibenarkan, menangis itu dibenarkan. Yang tidak dibenarkan adalah meratap, apatah lagi amalan Arab jahiliah, mereka upah orang pula untuk meratap, menangis pula orang yang mati. Yang itu tidak dibenarkan dalam Islam. Jadi kita akan tahu dalam Islam boleh sedih, boleh nangis, boleh takut, boleh kecewa, tapi jangan melampaui batas, jangan berlebihan. Islam turun sesuai dengan kondisi manusia itu, tetapi Islam tidak melayan emosi yang melampau. Sebab tu bergaduh boleh bergaduh, tetapi jangan bergaduh berlebihan, sebab kalau bergaduh berlebihan dah kira sebagai orang yang munafik. Itu. Jadi jangan sampai ada orang sampai bertahun-tahun sedih tak habis-habis. Jadi dah tak boleh nak mula hidup baru, nangis, menyalahkan Allah SWT, panggil semula orang yang dia sayang dan sebagainya. Jadi itu tidak dibenarkan. Jadi Islam ajar, Islam benarkan kalau nak berkabung pun, dan mestilah masuk dalam ni kalau kena berkabung, iddah dia 4 bulan 10 hari sahaja sebagai meraihkan emosi itu, dan juga meraihkan ahli keluarga yang lain jugalah. Itu sebenarnya yang diajar oleh Islam. Islam benarkan menguruskan manusia itu sebagai manusia, tetapi jangan jadikan alasan manusia itu untuk melampaui batas dalam bersedih itu. Dan tentu saja di samping itu hikmah dan faedahnya adalah untuk apa? Sebabnya kenapa? Supaya memastikan tempoh rahim itu suci daripada adanya benih suami yang sebelumnya. Di makna kalau lepas 4 bulan 10 hari tu, maksudnya kalau dah cek semua tidak ada baby tu, insya-Allah tak adalah tu. Maksudnya kalau dia berkahwin dengan orang lain, dengan suami yang lain, dia dapat suami yang baru misalnya, tak bercampurlah nasab dan keturunan. Itu sebenarnya diperhatikan, so dapat 2 dalam 1. Meraihkan rasa emosi itu dan juga membersihkan rahim dalam at the same time dalam masa yang sama. Itu hebatnya kalau kita kaji berkenaan syariat Allah SWT ni. Allah SWT ini menyusunnya dengan rapi sekali mengikut kebijaksanaan. Kita tahu Allah itu alim, Allah itu al-hakim, Allah itu maha bijaksana. Allah tahu setiap apa syariat yang Allah turunkan tentu ada sahaja kebaikannya, walaupun kita tidak tahu kenapa. Tapi banyak kita boleh kaji kitab-kitab semua, macam-macam orang tulis sekarang, macam-macam ceramah daripada asatizah, semua kita boleh dengar, kita boleh belajar. Kita dapat lihat indahnya syariat Islam itu sendiri. Baik, kita teruskan. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Jadi kata Allah SWT, 4 bulan 10 hari sahaja masa iddah tu, masa berkabung itu. Kemudian apabila telah sampai iddah mereka, habis dah iddah, maka tiada dosa bagimu tentang apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka dengan cara yang betul. So jadi kalau dah habis masa tu, dia dah boleh berhias dengan cara yang lain. Jangan melampau, jangan lebih-lebih sampai pakai perfume pun. Perfume ni sikit-sikit sahaja nak hilangkan bau badan. Tapi kalau sampai 1 kilometer dah bau dah, daripada 100 meter dah bau dah, sampai menusuk hidung kita, sampai orang pula tertarik kita, menimbulkan syahwat dan sebagainya, maka itu tidak dibenarkan. Pakai sekadar orang kata natural, menghilangkan bau badan yang keterlaluan. Kalau nak kata nak pakai lip balm ke, jangan sampai keterlaluan. Ini semua orang kata Islam ajar jangan berlebihan.
Sampai kita tak boleh bezakan dia ni adalah manusia atau sedang berlakon untuk opera. Kita pun tak dapat bezakan. Jadi ataupun dia ni badut. Dan badut kan pakai tebal-tebal. Jadi kita katakan bahawa Islam tidak melarang perkara-perkara berhias ke apa semua, tapi mesti ada cara yang jangan melampaui batas. Yang itu sehingga menarik perhatian, sehingga bertabarus itulah. Jadi nak pakai cantik-cantik tak ada masalah, tetapi jangan melampaui batas sehingga dengan tujuan sahaja untuk menarik perhatian. Baik. Jadi kata di sini boleh berhias dengan cara yang ma'ruf, yang tidak melampau, boleh musafir ataupun boleh menerima pinangan. Maksudnya nak mulakan hidup baru boleh, tak ada masalah. Telah dalam macam isteri yang memang dia mengharap selama ni dia mengharapkan suami dia untuk memberi nafkah. Dia tak bekerja, dia jaga anak di rumah misalnya, maka tentulah dia memerlukan orang lain untuk menyara dia, maka tidak ada masalah jika dia dipinang untuk dia berkahwin setelah habisnya tempoh iddah, iaitu 4 bulan 10 hari. Itu Islam. Islam ni dia natural, dia terbuka. Tapi terbuka itu ada batasnya. Kadang-kadang kita lihat masyarakat kita yang kata kononnya terbuka tapi dia cela kalau orang tu berkahwin yang lain ke apa semua, baru kematian suami, baru 4 bulan kahwin, dia cela. Sedangkan dia kata dia itu adalah masyarakat yang open. Tetapi sebenarnya kadang-kadang kita lihat bahawa kita rasa kita open, tetapi kita open yang tak sepatutnya kita open. Yang sepatutnya kita terbuka, kita tak terbuka pula. Yang itu sebenarnya. Kalau nak tengok fikiran terbuka, yang apa yang terdapat dalam Quran dan apa yang terdapat dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah sebenarnya open minded yang diguide dengan Quran dan sunnah. Baik. Jadi kata Allah SWT, maka tak dosa ke atas kamu yang minta fa iza balagna ajalahunna, maka apabila telah sampai masa iddah, maka tak dosa bagi kamu ke atas kamu pada apa yang mereka lakukan. Maksudnya pada wali mereka, pada ibu dan bapa mereka, pada apa yang mereka lakukan diri mereka dengan cara yang baik. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah terhadap apa yang kamu lakukan maha mengetahui. Jadi apa saja yang dilakukan, apa saja yang mereka lakukan setelah itu, semuanya di bawah pengawasan Allah SWT. Sama ada dia buat baik atau buruk, Allah nampak. Tetapi sepatutnya apa yang dia buat di belakang pada wali itu, tidaklah pada wali itu, ibu dan bapa itu dipertanggungjawabkan. Sebab apa? Ibu dan bapa itu tidak menanggung dosa anak. Bapa tak tanggung dosa anak dah. Tak ada, dia tak tanggung dosa anak. Masih kecil-kecil pun tak tanggung. Sebab apa? Cuma Allah tu dengan rahmat, Allah tak kira lagi untuk orang yang tak akil balik. Tetapi setelah dia itu dididik dengan baik, semua dia dah akil balik, apa saja dia buat tidak ditanggung oleh suami atau ayah. Yang menanggung itu orang yang buat. Siapa yang buat perkara itu, dia yang mendapat. Orang lain tak tanggung. Kalau berdosa pun ayah, kalau dia tak didik dengan baik. Bukan dia tanggung dosa anak, tapi dia berdosa kerana tidak mendidik. Dosa itu tanggung sendiri-sendiri. Jangan ingat orang tanggung dosa kita. Tidak. Kita buat apa yang kita buat itu adalah di bawah pertanggungjawaban kita sendiri. Baik. Dan Allah jadi kalau dia buat sesuatu yang tak baik di belakang para wali, wali si wanita itu, ibu ke, ayah ke, ataupun adik-beradik dia ke, taklah berdosa wali itu. Sebab Allah itu melihat apa saja yang mereka lakukan. Tapi pada zahirnya mereka melakukan perkara makruf, maka mereka dibenarkan untuk melakukan perkara tersebut setelah tamatnya iddah. Dan termasuk perkara makruf itu adalah bernikah kembali, menikah semula. Itu dia. So harmoni dengan Islam ni. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah tu tahu apa saja yang kamu lakukan. Allah terhadap apa yang kamu lakukan maha khabir, makna maha halus sekali pengetahuan Allah Subhanahu taala. Okey. Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kepada kita bahawa kalau pun manusia itu bila telah habis iddah tu, maka dia boleh menjalankan kehidupan seperti biasa, tetapi seperti mana kita katakan tadi, jangan melampaui bataslah. Jangan kita kata sebab dah tamat iddah dia pun buat lebih daripada yang sepatutnya, lebih daripada masa yang dia ada suami pula sebelum ini. Yang itu tak boleh. Islam tak bagi kepada siapa pun. Baik. Pada ayat berikutnya secara ringkas 235, wala junaha alaikum fima arradtum bihi min hitabatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum
au aknantum fi anfusikum. Jadi kata Allah SWT lagi, Allah SWT berfirman, dan tidak berdosa ke atas kamu pada apa yang kamu ungkapkan secara kiasan dengannya. Iaitu meminang wanita-wanita atau kamu menyembunyikan dalam diri kamu. Ini lagi sekali lagi Allah dengan rahmat tu saya kata sebelum ni. Kita dah bincangkan. Setiap kali Allah cerita pasal hukum hakam, mesti Allah kata ada rukzah, ada keringanan. Meraihkan diri kita ini sebagai seorang manusia. Itu hebatnya Allah SWT. Allah SWT tahu kita ni manusia, so Allah tahu kita ada kelemahan, so Allah raikan kelemahan dan keinginan tersebut, sebab Allah sendirilah yang menjadikan kita dan Allah bagi kita peluang. Kalian masih lagi boleh melaksanakan syariat tanpa mematikan emosi kalian itu. Jadi Allah kata kadang-kadang seorang ni kematian suami ni ada orang berkenan. Yalah, kan, masih muda lagi, kata masih lagi belum kepada usia yang lanjut, maka ada orang teringin berkenan. Jadi kata Allah SWT, apa yang tidak ada dosa ke atas kamu pada apa yang kamu ungkapkan secara berterus terang. So dia pergi kat perempuan tu, misalnya dia ni kawan baik pada suami sebelum ini. Dia pun kata, dia berkias, dia kata insya-Allah satu hari nanti Allah akan bagi yang lebih baik. Yang lebih baik tu bagi dia lah. Tapi dia tak bagi tahu directly. Itu tidak ada dosa. Min hitbati, daripada meminang anisa, au aknantum, kamu menyembunyikan fi anfusikum, dalam diam, dalam diri kamu. Sama ada dia nyatakan terus, dia kata insya-Allah nanti satu hari nanti Allah akan bagi yang lebih baik, dengan kiasan dia tak boleh beritahu direct. Dalam hukum dalam agama dia tak boleh bagi tahu direct, dia boleh bagi tahu secara kiasan. Mungkin suatu hari nanti ada orang yang akan jaga kamu ke apa semua, dia bagi tahu secara kiasan. Ini penyenangan secara kiasan, ataupun dia memendam rasa dalam hati. Kadang-kadang orang rasa, tak baiklah aku kita jatuh cinta dengan orang tengah dalam iddah ni. Kematian suami ni, jahatnya aku, ya Allah, teruknya. Kan? Jadi kita kata, Allah kata tak ada dosa apa yang ada dalam hati, selagi mana tidak dizahirkan secara terang-benderang. Dan perlu diperingatkan sekali lagi, kiasan ini, rasa cinta kepada orang lain ni, kepada isteri orang ni, orang yang dah mati ni, hanya boleh kepada siapa? Hanya kepada boleh orang yang dalam iddah yang mati suami. Ataupun kerana talak ba'in, iaitu talak yang jatuh talak 3, yang tak boleh kembali kepada suami pula. Yang masih dalam iddah talak raj'i ni, dia boleh rujuk balik, dia baru jatuh talak 1 di isteri, suami elok lagi, hidup lagi. Kalau setengah kata mazhab kata boleh hidup sekali pun, yang tu tak boleh pandai-pandai nak kias-kias lah, itu ke isteri orang lagi. Yang itu jangan main-main, tu boleh bergaduh perang besar. Tu Islam tak bagi. Yang kata boleh buat kias-kias kata nak nikah ni dengan siapa? Dengan orang yang telah kematian suami dan juga dah jatuh talak 3. Tu boleh bagi kiasan. Yang masih lagi talak 1, talak 2, hak tu jangan main-main. Yang tu Islam tak bagi. Yang itu boleh menimbulkan permusuhan besar, sebab hak rujuk adalah hak suami. Yang itu kita kena faham. Sebab tu kita kena lihat dalam masyarakat kita kalut, lari habis. Dia bercerai dengan suami sebab memang dah nak kahwin dengan orang lain. Bayangkan dalam perkahwinan dah fikir nak kahwin dengan orang lain dah. Ini belum dah mati suami pun Allah kata kias saja. Apatah lagi kalau suami dia masih hidup, dia bercerai, tak boleh nak rancang-rancang nak nikah dah. Sebab apa? Hak rujuk itu adalah hak suami. Kalau tak puas hati juga, kalau ikut hukum asal, kena pergi mahkamah dan minta supaya difasakkanlah, dijatuhkan talak itu oleh mahkamah. Paksa suami untuk jatuhkan talak. Yang itu isu lain lah. Tapi hak asal adalah hak suami. So tak boleh bagi kias-kias nak kahwin dengan orang lain, dengan isteri orang ketika masih dalam iddah, kecuali kalau iddah yang tak boleh kembali dah, iaitu kematian, suami dia takkan hidup dah, melainkan ke akhirat. Yang itu bolehlah dia bagi kiasan. Dan juga apa? Dia bolehlah memendam hati nak kahwin kan. Tapi kalau yang dan juga yang telah diceraikan talak 3 tu, yang tu pun bolehlah dia bagi kias-kias gitu. Kenapa diberikan di sini? Nak tunjukkan bahawa Allah SWT itu sungguh menjaga hati wanita tu. Wanita tu baru kematian suami dalam keadaan yang sedih, tiba-tiba kalian pula
tiba-tiba terus pula meminang secara terus terang, seolah-olah tidak menghormati suami dia yang baru meninggal. Ada orang dia dengan suami dia sangat rapat, jadi dia rasa macam tidak ada orang boleh menggantikan suami dia lagi, maka dia tak boleh bagi tahu secara directly. Dan juga Islam juga hendak menghalang perkara yang mudarat. Misalnya, andai kata seorang isteri ini dia memang bergantung harap kepada suami dia sebelum ni untuk menyara hidup dan hidup dia dan anak-anak dia. Jadi kalau ada orang lelaki yang offer secara direct ni, dia tutup. Dia punya waktu iddah tu, dia cepatkan. Jadi ataupun dia sembunyikan ada anak dalam rahim dia, maka menyebabkan nasab itu akan bercampur lah, itu akan menimbulkan dosa dan bercampurnya nasab dan keturunan. Jadi itu yang tidak dibenarkan. Tuhan lihat kepada semua hati manusia. Bukan semua orang nak buat macam tu. Ada orang jujur, tetapi ada orang yang ada kecenderungan untuk melakukan perkara tersebut, maka Allah tutup pintu kerosakan itu. Jadi kita dapat lihat bahawa syariat Allah SWT ni sangat cantik sekali. Kita tak nak bincang panjang lebar lah. Kalau tuan-tuan nak lihat perbincangan mazhab, perbincangan fuqaha, tuan-tuan kena rujuk kepada orang yang lebih pakar dan juga kitab-kitab yang membincangkan perkara tersebut. Tapi kita cuma nak lihat cantiknya syariat itu, apa yang Allah SWT ajar itu boleh kita tadabbur, boleh kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan juga nak menunjuk bahawa takkan nak pinang terus bapa mak dia semua yang bapa mak mentua dia tengok kata tak patut tu lelaki ni. Orang ni anak aku baru mati dia dah pinang aku punya menantu macam tu sahaja kan, dan menimbulkan rasa pergaduhan, tak puas hati dan sebagainya. Benda yang kecil-kecil ni, api masa kecil jadi kawan, dia besar jadi lawan. Kita anggap benda ni kecil, tapi dia boleh jadi sampai bermusuhan, sampai tak bertegur siapa satu kampung dengan jiran-jiran semua, sebab benda yang kita rasa kecil-kecil inilah. Baik. Jadi Allah kata au aknantum fi anfusakum, ataupun kamu sembunyikan, kita jatuh cinta kat dia, terasa sayang kat dia, yang tu boleh. Kalau jatuh cinta kat suami isteri orang yang masih lagi boleh dalam iddah, boleh kembali kepada suami, yang tu padamkan je lah, pergi cari perempuan lain lah. Orang kata bunga bukan kumbang bukan seekor, bunga bukan sekuntum, pergi cari yang lain, sebab itu bukan hak kita. Islam ajar apa yang dalam hak kita sahaja yang boleh kita ikhtiarkan, yang bukan dalam hak kita padamkan sajalah. Puasalah, buatlah apa yang perkara yang baik, dekatkan diri kepada Allah SWT. Kalau perlu pergi jumpa orang yang boleh nasihat kita, kaunselor ke, pergilah jumpa. Jangan buat perkara-perkara yang boleh merosakkan rumah tangga orang lain. Baik. Alimallahu annakum satazkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa. Jadi Allah SWT lanjutkan lagi firman dia. Allah mengetahui bahawasanya kamu akan menyebut-nyebut perkara tersebut tentang mereka ni. Maksudnya tentang hasad kalian hendak meminang orang yang kematian suami ataupun dijatuhkan talak 3 ni. Walakin, tapi kata Allah, tetapi la, jangan. Allah mulakan dengan kataan nahi, melarang. La, dalam nahi, jangan. Allah tahu apa dalam hati, Allah tahu apa yang bergelora dalam dirimu. Yang macam tak boleh nak fikir makan tak kenyang, mandi tak basah dan sebagainya. Tengok baca buku pun nampak menari-nari je orang yang dia nampak bayangan ni. Dia dah tak boleh dah. Dah tak boleh fikir dengan waras. Allah kata, aku tahu, aku faham perasaanmu. Allah faham. Tu kita dapat rasa daripada ayat Allah SWT ni. Allah tahu. Allah merasai kesusahan, penderitaan batinmu. Tu dia. Tetapi Allah kata, walakin, akan tetapi, la, jangan. La tuwa'iduhunna, jangan kamu menjanjikan nak menikah dengan mereka ini sirran, dengan rahsia, illa, kecuali an taqulu, kamu ingin mengucapkan qaulan ma'rufa, perkataan yang baik-baik saja. Kita doakan wanita tu baik-baik, kita katakan ada orang nanti orang yang lebih baik jaga semua dan sebagainya. Perkata-kata yang tidak disampaikan secara direct tapi difahami. Dan terpulanglah wanita tu dia nak macam mana, dia nak terima ke tidak nanti, tetapi dia tahu dah ada orang lelaki ni yang ni dah datang nak minang dia nanti. Tetapi tidak boleh directly, sebab kalau directly dia ada unsur-unsur paksaan, maka menyebabkan ada yang menipu iddah, dia mempercepatkan, maka itu menimbulkan dosa. Nak pula kalau tiba-tiba dalam rahim ada bayi pula, ada baby, maka menyebabkan bercampurnya nasab dan keturunan. Itu sangat tidak dibenarkan dalam Islam. Baik. Kemudian teruskan.
Wala ta'zimu uqdatan nikah. Jadi kaulan yang baik ni maksudnya lagi bolehlah kalau dia nak sampaikan takziah ke dan sebagainya. Itu semua dibenarkan. Maksudnya bukanlah tak boleh berbual langsung dengan wanita tu, tapi boleh dia memperhatikan perkara-perkara yang baik. Dia tanya kalau ada urusan perlu dia orang bantu dengan barang-barang dapur dan sebagainya, itu bolehlah. Tetapi tidak boleh melampau daripada itu. Kalau nak minam pun secara kiasan sahaja. Wala ta'zimu uqdatan nikah. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah. Confirm dah. Tarikh sekian-sekian nanti kita kahwin. Yang itu tidak benarkan. Sebabnya sekarang ni baru kematian suami ni urusan-urusan lain lagi perlu disettlekan terlebih dahulu. Apa urusan-urusan dia tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat? Hak waris, hak anak. Itu sebenarnya waktu iddah ni juga adalah waktu untuk boleh settlekan teruslah hak harta pusaka ni, mana nak bagi adik-beradik, mana nak bagi bapa saudara kalau perlu, mak dan ayah ke, settlekan cara baik. Ada cukup masa. Jangan biar sampai bertahun-tahun anak dah besar semua, tak. Inilah masanya untuk agih-agihkan harta pusaka ni. Sebab apa? Kita belum cerita pasal lain. Saat lagi nak kahwin lagi kalau campur dengan suami baru pula, dia pula macam campur tangan pula. Dan ni kita kata settlekan sekarang awal-awal tu masa dia. Bukan soal baru kematian orang baru kata mati dah kalau nak cerita pasal harta. Tak, harta ni boleh bawa bergaduh. Harta ni adalah hak yang Allah SWT bagikan, maka selesaikan. Sebab kalau tidak dia akan menimbulkan permusuhan. Jadi sampai menimbulkan tarik muka lah, masam muka cara adik-beradik dan sebagainya. Bergaduh lah pula ipar dengan dengan adik ipar dia lah sebagainya. Jadi itu kita kalau boleh tak nak. Sebab nanti kalau kita mati nanti dia orang nak jaga anak-anak kita semua kan. Jadi kena jaga hubungan tu, kalau boleh jaga hubungan yang baik. So selesaikanlah pada waktu yang boleh diselesaikan. Hatta yablughal kitabu ajalah. Sehinggalah sampai ketetapan iddah pada waktunya. Sampailah habis waktu iddah, maka masa tu bolehlah kalau dia nak menikah semula, nak berminang secara terang-terangan, nak bagi tahu dalam Facebook ke misal, pun tak ada masalah dah, nak umum boleh dah. Nak bagi tahu dia supaya orang tak cross line lah kata. Jadi boleh dah suami si lelaki tu hendak mengumumkan perkara tersebut, dia nak pergi minam pun tak ada masalah dah. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum, dan ketahuilah sungguhnya Allah mengetahui apa dalam diri kamu. Fahdharu, maka takutlah kamu kepada Allah, yakni dalam apa sahaja perasaan kamu semua tu Allah tahu, tapi Allah kata jangan melampaui batas. Takutlah kepada hukum Allah SWT, takutlah kepada kemurkaan Allah SWT. Sedangkan Allah SWT ni sungguh rahmat, sangat rahmat sekali. Tetapi malang sekali kalau kita ini mencabar kemarahan Allah SWT, menyebabkan Allah SWT murka kepada kita, maka kita jauh daripada rahmat Allah SWT. Jadi jangan kita main-main dengan apa yang Allah SWT tetapkan, kerana apa sahaja yang Allah SWT tetapkan itu adalah baik untuk kita, baik untuk masyarakat, baik untuk semuanya. Wa'lamu annallaha ghafurun halim, dan ketahuilah sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyantun. Bermakna apa sahaja yang dalam hati yang tidak dikeluarkan rasa suka kat orang tu, rasa suka kat dia walaupun dia masih dalam iddah, walaupun masih tempoh 4 bulan 10 hari tu belum berlalu, yang itu tidaklah Allah hukum, kerana Allah itu tahu, faham bahawa emosi itu tetap ada, perasaan itu tetap ada, maka kerana Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Selagi mana apa yang dalam hati itu tidaklah dizahirkan. Kalau Syekh Asadi dia kata, dan ketahuilah Allah itu mengetahui apa dalam hatimu, maksudnya, dan berniatlah kalian dengan yang baik, dan janganlah berniat yang buruk kerana takut akan hukumannya dan mengharapkan pahalanya. Dan ketahuilah bahawa Allah Maha Pengampun bagi orang-orang yang melakukan dosa-dosa lalu, dia bertaubat darinya dan kembali kepada Rabb-Nya. Dan Allah tu Halim, kata Syekh As-Sa'di, lagi Maha Penyantun, di mana Allah tidak mempercepat hukuman atas maksiat orang-orang yang bermaksiat. Padahal Allah tu Aziz, Allah tu mampu melakukannya. Allah tu mampu melaksanakan apa sahaja yang dia mahu. Tapi Allah hul, sebab apa? Atas dasar kasih sayang Allah, rahmat Allah SWT yang sangat besar sekali. Baik. Kemudian kita lanjutkan ayat seringkas ayat 236. La junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna faridah.
Kata Allah lagi, tidak berdosa ke atas kamu jika kamu menceraikan isteri kamu sebelum kamu bersetubuh dengan mereka dan kamu belum menentukan bagi mereka ketentuan mas kahwin. Jadi kata Allah SWT, kadang-kadang berlaku perceraian di saat masih belum lagi melakukan hubungan suami isteri. Kadang-kadang berlaku dalam masyarakat kita, selalunya yang berlaku macam ni yang kena kahwin paksa. Yang kena kahwin kerana zaman sekarang ada juga orang kena kahwin paksa. Masa saya remaja dulu pun, baru habis sekolah tu pun ada gak kawan yang kena kahwin paksa ni. Tapi tak kekal lama. Seminggu lebih kurang je. Sebab apa? Sebab dia tak ada perasaan. Maka perkara tersebut, kalaulah belum berlaku persubuhan hubungan suami isteri, maka tidak ada iddah lah. Tidak ada iddah sebab tidak ada apa dalam rahim. Tidak ada apa yang perlu disucikan. Maka setelah dia bercerai tu, dia boleh kahwin terus kalau dia mau. Kalau ada orang nak kahwin dengan dia lah. Yang itu. Sebab tujuan iddah tu tadi sebab kematian suami, dan juga kalau takut-takut ada benih kat dalam rahim lah. Jadi Allah kata tak ada dosa. Bila kamu belum bersetubuh dan kamu belum tentukan mahar, maka kata Allah, wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf. Jadi bila dah menikah tapi belum tentu mas kahwin lagi. Ni hutang lah ni. Tapi belum tentu mas kahwin, tapi dah kahwin lah. Mas kahwin belum tentu berapa. Cuma janji nak bagi. Jadi tapi belum melakukan persetubuhan. Sebab mahar itu untuk menghalalkan persetubuhan tadi. Mahar itu untuk menghalalkan persetubuhan. Sebab apa? Ia sebagai hadiah buat isteri lah, kita kata macam tu. Lebih kurang. Wa matti'uhunna 'alal musi'i, dan berilah mereka pembelian ke atas orang yang mampu kemampuannya mengikut qadaruhu. Wa 'alal muqtiri, dan ke atas orang yang miskin qadaruhu, kemampuannya, mata'am, sebagai bil ma'ruf, sebagai pemberian yang baik. Lihat cara Allah ajar. Tadi kita mahar tu untuk apa? Akad nikah tu menghalalkan apa yang tidak dihalalkan sebelum ni. Maka perlu bagi mahar lah. Itu sebab tu pemberian yang wajib. Tetapi tak ditentukan, bercerai. Tak lakukan apa-apa hubungan lagi, bercerai. Bercerai, Allah kata cerai dengan baik. Satu. Bagi hadiah pula. Orang kita kalau mula bercerai, bukan kata bagi hadiah. TV ada rumah, bawa keluar sekali. Apa lagi perabot kalau boleh angkut semua. Tidak ada belas kasihan. Tidak ada kesian. Sedangkan wanita tu berapa, kalau masyarakat kita berapa banyak duit dah habis dah. Kan? Kenduri sana, kenduri sini. So dah bagi kita semua kawan-kawan datang, tiba-tiba dicerai, mesti ada rasa malu, segan, keluarga kata apa semua. Tapi apa nak buat, tak boleh nak teruskan, maka bagilah sedikit pemberian untuk apa? Untuk memberi mereka sedikit rasa, mengubat kekecewaan misalnya. Kadang-kadang si isteri tu dia tidak mahu dicerai, tetapi yang nak mencerai itu suami itu yang sebenarnya dipaksa kahwin dan sebagainya. Dia ada pilihan dia sendiri, dan si isteri pula tak mahu melakukan poligami dan sebagainya, maka terpaksa berpisah dengan baik. Ataupun suami pun tak mampu melakukan poligami dan sebagainya, maka terpaksalah bercerai dengan baik. Maka bagilah pemberian sebagai mengubat hati yang duka lah, kita kata macam tu. Tu sangat harmoni. Sampai kita rasa macam kalau kita ikutlah Quran dan Sunnah ni betul-betul, maksudnya tak ada orang yang hidup dalam duka cita lah. Tak ada orang yang hidup dalam kecewa. Tak ada, sentiasa lapang je kehidupan kita. Susah, ada orang tolong. Ada jiran tolong. Ada adik-beradik nak bantu. Ini kan harmoni tu. Hilang kerja, jangan risau. Ada orang nak bagi kita makan. Ada orang nak bagi kita kerja. Ada orang nak tolong kita. Kan harmoni tu. Tu syariat. Kita sampai peringkat tinggi, ada orang kata ajaran sesat kata, sampai peringkat tinggi tak payah ikut syariat dah, tak payah semayang. Dia ingat syariat ni semayang je. Dia tak tahu jaga anak dia pun semayang, jaga anak dia pun, orang tak boleh sentuh anak dia suka-suka hati dia pun syariat juga. Jadi kita faham syariat tu dalam bentuk yang sempit. Sangat kita rasakan bahawa syariat ini menyusahkan kita. Tu kita pun, sebab tu Buya Hamka dia kata, kalau tak silap dia kata dia tak setuju sangat perkataan taklifi ni sebagai bebanan. Sebenarnya syariat ni bukan beban. Tak apalah kita faham. Bebanan ni maksudnya tanggungjawab. Tanggungjawab lah sebenarnya lebih tepat. Jadi kalau kita kata beban, rasa syariat ni macam beban. Tak, syariat bukan beban. Syariat ini adalah untuk menjaga nyawa, maruah, darah, harta. Jadi itu syariat untuk kebaikan sejagat. Jadi itu dia. Jadi Allah SWT kata, untuk orang yang bercerai belum melakukan perhubungan suami isteri, maka bagi sekadar. Kalau dia orang miskin, bagi sekadar orang miskin. Kalau belanja makan ke apa ke, yang pandai-pandai lah. Pandai-pandai orang kata uruskan sendiri. Tetapi dengan ma'ruf. Syaratnya adalah ma'ruf dengan cara yang baik. Haqqan 'alal muhsinin. Kata Allah,
suatu benda yang benar, kewajiban kepada atas orang-orang yang melakukan kebaikan. Itu muhsinin. Allah sayang orang muhsinin. Orang siapa yang berada dalam syurga ni orang-orang yang muhsin, bukan orang yang mufsidin. Orang-orang muhsinin, orang yang buat kebaikan, bukan orang-orang yang buat kerusakan. So memberi hadiah cenderamata kepada bekas isteri yang belum digauli itu adalah suatu perkara yang baik. Yang tentu sahaja ada nilai pahala. Tentu saja kalau betul caranya boleh membawa kita ke syurga Allah SWT. Pintu syurga itu banyak pintunya, banyak jalannya, banyak caranya. Kita tak tahu apa yang boleh membawa kita pada syurga, maka perbanyakkanlah melakukan kebaikan di muka bumi Allah SWT ni. Tapi malang zaman kita ni, kalau dah bercerai-berai habis, semua orang tak ada kena-mengena pun tahu. Masuk Instagram, masuk Facebook, masuk macam-macam tempat kita buka aib bekas pasangan kita. Jadi itu tak bagus lah, sebab dia ada keluarga, dia perlu memulakan kehidupan baru. Ada masalah, bagi tahu pihak yang berwajib lah, iaitu ke mahkamah syariah dan sebagainya, orang-orang yang boleh membantu kita menyelesaikan masalah, bukan menambahkan serabut. Bagi tahu kat netizen, tambah serabut lagi. Buat apa? Jadi depresi pula nanti. Baik. Kemudian Allah SWT lanjutkan ayat terakhir kita nak bincangkan ringkas-ringkas. InsyaAllah mudah-mudahan Allah rahmati kita dapat touch dengan cepat, perlahan-lahan ini, cepat dengan cepat ini, ringkas-ringkas ni, supaya kita tahulah apa yang Allah nak sampaikan kita sedikit sebanyak. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun. Dan jika kamu ceraikan mereka sebelum kamu bersetubuh dengan mereka, kata Allah, wa qad faradtum lahunna faridah. Okey. Ini hukum yang baru pula. Tadi ceraikan seorang tu sebelum dia itu melakukan hubungan suami isteri tapi tak tetapkan mahar. Yang ni pula kata Allah, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun. Dan jika dia menceraikan isteri dia sebelum kamu bersetubuh dengan mereka, wa qad faradtum lahunna faridah. Tapi kamu dah tentukan dah mahar. Dah tentu dah nak bagi berapa. Kalau nak bagi 3,000. Nak bagi 3,000 kata. Tapi belum bagi lagi. Tapi dah melakukan hubungan suami isteri, kata Allah, fa nisfu. Jadi separuh. Sebab belum berlaku persetubuhan, jadi separuh. Fa nisfu ma faradtum. Maka setengah daripada apa yang telah kamu tentukan, illa kecuali. Jangan pergi cepat sangat kecuali. Kita suka yang kecuali je. Biasalah manusia nak kelepasan sahaja. Tapi dah melakukan, dah mendapat nikmat, dah melakukan benda yang disukai oleh manusia dan sebagainya, melakukan hubungan suami isteri. Jadi tetap ada tanggungjawab. Kita ni bukan haiwan ya tuan-tuan. Orang kata haiwan ni dia tinggal je, lepas tu tak ada masalah. Tapi kita bukan haiwan, kita manusia. Jaga adab kita sebagai manusia. Jangan Allah jadikan kita, sampai Allah jadikan hati kita seperti haiwan. Jangan Allah buat macam tu. Mesti memerhatikan perasaan, emosi dan sebagainya. Kita ada kelemahan tentu, tapi baiki kelemahan. Ada kelemahan, minta maaf dan sebagainya, apa semua. Kita dah bercerai, nak buat macam mana. Tetapi dah janji 3,000, bagilah 1,500. Kan, 1,500. Kan separuh kan. Kata tu andaian lah. So Allah kata, fanisku. Dah tetap dah. Dah janji dah. Dah melakukan hubungan dah. Tiba bergaduh apa semua. Tak lama lepas tu bercerai. Maka mas kahwin. Jangan buat tak kerti je. Jalan berlalu pergi sambil bersiul. Tidak. Kata Allah SWT, fanisku ma faradtu. Maka setengah daripada apa yang kamu telah janjikan, apa yang telah kamu tentukan. Illa ayyafuna. Kecuali mereka ni, para isteri ni, dia kata tak apalah bang, saya halal lah. Tu dia. Dalam melakukan hubungan isteri pun, lepas ni tak payah bagi nafkah, dah apa, anak pun tak ada apa semua. Tetapi minta maaf, yang ni belum melakukan hubungan suami isteri. Jadi dia belum melakukan hubungan suami isteri, sebab tu Allah kata macam mana pun tetap kena bagi, sebab dah berjanji. Okey, kita ulang sekali lagi. Fa in talaqtumuhunna min qabl. Dan jika kamu ceraikan sebelum kamu bersetubuh, maksudnya dia memang tak melakukan hubungan suami isteri, tapi dia dah berjanji. Ini bukan soal persetubuhan, tapi soal janji. Walaupun dia kata tak payah bagilah sebab aku tak dapat apa-apa pun, tetapi kamu sudah berjanji. Jadi Allah Islam nak ajar betul bahawa janji ini adalah apa? Janji ini mesti ditepati. Tidak ada istilah macam janji sebab nak menang saja, kan, orang politik kan. Bila dah pegang negara tak nak, kata tak apa, itu sebab nak menang. Itu janji. Janji mesti kita tepati. Jadi walaupun belum melakukan hubungan suami isteri, tapi sebab dah berjanji, Allah kata kena bagi
separuh. Walaupun dia kata aku tak rasa apa-apa pun, aku tak merasai nikmat perkahwinan ke apa. Tak, Allah kata ini bukan soalnya. Ini adalah soal sebab berjanji. Maka ketentuannya apa? Ketentuannya adalah separuh. Maka setengah daripada apa telah kamu tentukan, illa kecuali ayya'funa, kecuali pada isteri itu memberi maaf. Au ya'fuwa, ataupun memaafkan allazi biyadih, orang yang di tangannya uqdatan nikah, orang yang memegang nikah, maksudnya wali, ataupun mahkamah misalnya. Kalau suami dia bawa perkara ini mahkamah, dia kata tak mampu semua apa semua, so sebab saya bercerai, maka itu mahkamah akan tentukan berapa yang wajar dibagi kepada bekas isteri yang belum digauli ini. Jadi kita kena faham sini ada dua hukum kat sini. Tadi ada tersilap sikit, minta maaf. Jadi hukum pertama ialah seorang yang belum berjanji bagi mas kahwin, dia tak tetapkan berapa, tetapi belum melakukan hubungan suami isteri dan dia bercerai, maka tidak ditentukan berapa maharnya sesuai dengan kondisi bekas suami itulah. Kalau dia miskin, cara miskin. Kalau cara kaya, dia sederhana, saya sederhana. B40, cara B40. Kalau kaya, cara kaya. Jadi itu ketentuan untuk orang yang menceraikan isteri tetapi belum melakukan hubungan dan belum menetapkan mahar. Bagi yang menceraikan isteri sebelum dia melakukan hubungan suami isteri itu dan telah pun menetapkan mahar, misalnya 3,000 misalnya, dia kena bagi separuh. Melainkan bekas isteri tu kata halal lah, tak payahlah, tak apalah, kita mulakan hidup baru, move on. Dia kata, lepas tu wali pun kata tak ada masalah lah, dan mahkamah pun menentukan banyak mana dia kena bagi dan sebagainya, maka itu tidak ada dosa lah bagi mereka. Wa ta'fu aqrabu littaqwa, dan bahawa kamu memberi maaf itu lebih dekat kepada takwa. Baik, sebentar kita lihat berujuk pada ayat ini. Kata Syekh As-Sa'di, kata kemudian Allah menganjurkan untuk memaafkan, dan bahawasanya tindakan memaafkan itu lebih dekat kepada ketakwaan kepadanya, kerana perkara itu adalah kebajikan yang mengakibatkan kelapangan dada. Allah Akbar. Kita susah nak maaf tu sebab kita susah nak move on. Dan juga kerana manusia itu tidaklah sepatutnya melalaikan dirinya untuk berbuat kebaikan dan perkara yang layak, lalu merupakan keutamaan yang merupakan setinggi-tingginya darjat pergaulan. Kerana bergaul dengan manusia itu ada dua tingkatan, kata Syekh As-Sa'di. Pertamanya keadilan dan kejujuran yang wajib, itu mengambil yang wajib dan memberi yang wajib. Dan kedua ialah keutamaan dan kebajikan, itu memberikan sesuatu yang lebih dari yang wajib, dan toleransi dalam meminta hak serta mengendalikan apa yang ada dalam nafsu pribadi. Maka sepatutnya manusia tak melupakan tingkatan yang satu ini, walaupun hanya pada beberapa kesempatan saja, khususnya bagi orang yang di antara anda dan dirinya ada sebuah pergaulan ataupun hubungan. Jadi kedua-dua pun boleh dapat pahala dalam kes penceraian ini. Tu dia. Pahala dalam bercerai. Boleh buatlah satu, siapa boleh buat kuliah kan? Pahala dalam bercerai. Nanti semua orang nak bercerai pula. Tak, bukan. Maksudnya dalam keadaan orang itu melakukan perceraian juga, dia sebenarnya boleh merapatkan diri dia dengan Allah SWT. Ketika itulah dia diuji sebenarnya. Sama ada dia masih lagi hendak mengikut hukum Allah atau tidak. Jadi kalau kata perkara yang baik ni, memberi maaf ini maksudnya masih lagi memberi mahar. Kalau tak dijanjikan dia bagi sekadar dia mampu. Kalau dah berjanji dia bagi separuh, dia masih lagi bagi. Kerana apa? Kerana dia, walaupun isteri dia tu tidak disukai bergaduh atas sebagainya, dia tetap memaafkan perbuatan tersebut kerana dia telah berjanji. Dan juga atas dasar kemanusiaan bagi yang belum ditentukan mahar. Jadi dan juga yang lebih baik daripada itu, yang itu ketentuan yang wajib. Yang tidak diwajibkan, contohnya si isteri itu kata dia maafkan atas perkara yang wajib itu. Bekas isteri itu kata tak apalah, tak payah bagi apa pun, tak apa. Itu juga adalah satu perkara yang lebih baik, dan tentu saja ada balasan pahala yang besar buat orang yang melakukan perkara tersebut. Jadi untuk orang beriman ini, dalam apa kondisi keadaan sekalipun, dia mampu meraih pahala, dia mampu meraih keredaan Allah SWT jika dia mahu menggunakan apa yang ditentukan kepada dia tu dengan betul, dengan baik. Betul caranya, semuanya boleh mendekatkan diri kita kepada Allah. Dalam kita berkahwin, dalam kita bercerai, dalam apa saja keadaan sekalipun, dalam bergaduh juga boleh membawa pahala jika kita mengikut petunjuk yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah kata kalau bagi maaf ni, maka kalau kata si isteri tu menghalalkan atau suami tu kata dia nak bagi lebih, dia bukan separuh, nak bagi satu. Apalah, aku dah janji 3,000, aku bagi 3,000 lah. Itu semua adalah lebih mendekati dengan takwa. Semua itu
sama ada isteri tu halalkan, tak payah bagi, atau suami tu bagi lebih dan sebagainya, maka itu semuanya mendekatkan diri dengan takwa. Takwa itu apa? Ikut semua perintah Allah SWT dan jauhilah larangannya. Dan antara perintah Allah ialah membuat perkara yang baik atau lebih baik. Orang berhutang kita halalkan, kalau dia mampu. Semua itu adalah perkara yang mendekatkan kita dengan Allah SWT. Sebab hakikatnya, apa sahaja yang ada dalam diri kita ni semuanya adalah pinjaman daripada Allah SWT. Tak ada satu apa pun, hatta bulu rambut ni pun bukan hak kita, bukan milik kita. Bulu roma kita pun bukan milik kita. Semuanya milik Allah SWT. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sesungguhnya kita ini, aku ini milik Allah, dan kepada Allah lah aku akan kembali. Wala tasawul fadla bainakum. Dan janganlah kamu melupakan kebaikan di antara kamu. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah terhadap apa yang mereka lakukan maha melihat. Jadi apa sahaja Allah kata jangan lupa. Yalah, walaupun belum melakukan hubungan suami isteri misalnya, tentu saja ada juga perkara-perkara manis yang ada dalam rumah tangga tu walaupun sekejap. Kan? Jadi kata ataupun hubungan sebelum itu, sebelum adanya hubungan suami isteri itu dah sama-sama nak merancang untuk bina hubungan rumah tangga dan sebagainya, maka perkara-perkara yang baik itu tidak dilupakanlah. Ataupun kita juga kenal adik-beradik dia yang lain semua, maka hubungan itu, apatah lagi berkahwin dengan jiran ke apa, orang yang dekat-dekat, semua tu hubungan tu perlu dijaga. Kita putus hubungan sebagai suami isteri, tetapi bukan putus hubungan sebagai masyarakat, dan bukan putus hubungan sebagai saudara sesama Islam, dan bukan putus hubungan sesama manusia. Perkara-perkara tersebut mestilah kita kendalikan emosi kita dengan baik. Jangan lupakan apa saja kebaikan yang boleh kita bantu orang yang kita bercerai. Kadang-kadang kita boleh bantu mereka, kita boleh bantu kalau keluarga mereka ke, kita boleh teruskan hubungan tu adalah hubungan sebagai merapatkan ukhuwah sebagai sesama Islam. Jadi itu. Kadang walaupun kita pernah berkahwin kan, jadi mak dan ayah tu kita dah macam mak ayah kita boleh lawat, kita boleh bagi hadiah dan sebagainya. Jadi kita dah ada hubungan. Hubungan tu telah dibina, cuma hubungan suami isteri tu tidak dapat diteruskan, maka janganlah lupakan apa saja perkara kebaikan. Dan juga ayat ini juga bermaksud jangan lupa apa saja kebaikan yang boleh kita buat. Grab. Kita ambil peluang. Apa saja kebaikan dalam keadaan kita boleh menahan marah, kita tahan marah pun juga kebaikan. Apa saja sebenarnya kita jangan anggap sebagai suatu benda yang menyusahkan kita, tapi anggaplah apa saja yang Allah datang kepada kita sebagai peluang untuk kita membuat kebaikan, sebagai jalan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Demikianlah kita bincangkan hari ini berkenaan dengan topik yang sebenarnya sangat menarik. Topik yang kata menguruskan emosi manusia. Manusia ada perasaan, manusia ada emosi, tapi Allah kata jangan berlebihan. Manusia ada perasaan dekat bekas isi orang tu baru kematian suami, maka Allah kata kawal diri kamu. Semua tu Allah nak menunjukkan bahawa manusia itu ada nafsu, tetapi jangan mengikuti syahwatmu melebihi melampaui batas. Kalau nak ikuti syahwat itu perlu digunakan dengan cara yang mengikut tata cara yang betul. Itu Allah ajar. Dah bercerai, tak tentukan mas kahwin lagi, bagilah hadiah sikit lebih kurang kata. Mana yang mampu. Kalau dah tentukan harga, dah tentukan 3,000 ke apa, bagilah separuh. Itu Allah SWT ajar. Kalau nak maafkan. Kalau nak bagi lebih. Itu semua menunjukkan kita tidak menyimpan dendam. Life must goes on. Hidup ini perlu diteruskan. Jangan kita hidup dalam rintitan sejarah yang lepas. Sejarah itu mengajar manusia untuk menjadi lebih baik. Bukan sejarah itu meruntunkan tamadun manusia, menyebabkan manusia tak bangkit-bangkitlah lagi. Wallahu a'lam. Demikian sahaja perbincangan kita pada hari ini, pada pagi ini insya-Allah. InsyaAllah esok kita jumpa lagi, kalau boleh dalam pukul 7 macam tu, 7 lebih macam tu insyaAllah, untuk kita bincangkan lagi ayat yang seterusnya. Masih lagi dalam surah Al-Baqarah. InsyaAllah kita jamin apa saja yang datang dari Quran ini adalah sesuatu yang menarik. Kalau ada apa kelemahan, itu kelemahan yang datang dari diri saya. Semua yang baik itu datang daripada Allah SWT. Ini peluang untuk kita faham Quran, walaupun ringkas-ringkas, tetapi mudah-mudahan dia dapat memberi manfaat. Yang penting bukan banyak, tetapi yang penting adalah apa? Yang penting adalah apa tu yang kita dapat itu boleh memberi manfaat. Kalau kita tak dapat semua, jangan kita tinggal semua. Ambil mana yang manfaat buat kita. Kalau kita tak faham semua, kita ambil mana yang kita betul-betul faham dan kita boleh amalkan. Mudah-mudahan kita dapat kebaikan di dunia dan di akhirat.
Sekian sahaja pertemuan kita pada hari ini, pada pagi ini. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang menggurihkan hati. Saya tak bermaksud untuk mengatakan perkara tersebut. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa saya, dosa kita semua, merahmati kita semua dan mengangkatlah wabak apa saja wabak yang ada dalam dunia ini daripada kita supaya kita boleh meneruskan kehidupan kita, ibadah kita seperti biasa, dakwah kita seperti biasa. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dulu dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah.